Assalamualaikum, tes tes. Percubaan kali kedua. Maaf ada gangguan teknikal sedikit. Saya cuba setting audio sekejap. Tes, tes, tes. Okey, sepatutnya sekarang okey. So ini adalah percubaan kedua. Maaf tadi berlaku gangguan audio. Alright, okay. Saya mulakan semula. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Zuhairi. So, ini adalah siri kedua untuk tips buku live yang saya cuba buat untuk setiap hujung minggu, setiap Sabtu dan Ahad. Dan semalam saya mulakan tips buku live ini pada siri yang pertama. Saya mulakan dengan 3 cara untuk berkenalan dengan karya-karya Buya Hamka. So kalau anda belum pernah mengenali Buya Hamka ataupun belum pernah membaca tetapi nak cuba berkenalan ataupun membaca karya-karya Buya Hamka, boleh lihat di blog saya ini, abuhamka.com. Saya ada tuliskan biodata ringkas beliau, dan juga kalau anda berminat untuk membeli karya-karya Buya Hamka, boleh tengok juga di blog saya, dan juga boleh follow saya di Facebook, Instagram, Facebook page di abuhamka.com. Ejaan dia sama, abuhamka.com. InsyaAllah boleh jumpa saya. So semalam saya kongsikan 3 cara kepada pembaca baru macam mana nak berkenalan dengan karya Buya Hamka. Sebab karya Buya Hamka ni luas, dia tulis lebih daripada 100 buah buku. Dan semalam saya kongsikan 3 tips. 3 tips yang saya kongsikan. First kali, pilih niche kegemaran kita. Kalau kita suka baca novel, kita akan start dengan novel. Kalau kita suka baca buku falsafah, kita boleh mulakan dengan buku falsafah. Kita suka baca buku politik, kita boleh mulakan dengan buku politik. Saya nampak macam gambar saya sangkut-sangkut sekejap. Adakah suara saya clear, video saya clear? Kalau clear boleh maklumkan pada saya. Kalau tak clear pun boleh maklumkan pada saya. So hopefully clear. Alright, clear. So 3 tips yang saya kongsikan semalam. First kali, pilih niche yang kita suka. Dan tips yang kedua, mulakan dengan buku yang nipis. Sebab karya Buya Hamka ni dia ada pelbagai level. Bukan level sangat pun, tapi maksudnya ada yang nipis dan ada yang sangat tebal. Ada yang daripada 100 muka surat sehingga 1000 muka surat. So pilih karya yang nipis supaya momentum bacaan kita tu tidak menurun. Cepat baca, cepat habis, cepat betulkan buku. Dan itu adalah cara yang baik untuk berkenalan dengan karya Buya Hamka. Dan yang ketiga adalah konsisten membaca. So bila kita pilih niche, kita dah mulakan dengan buku yang nipis, kita perlu konsisten membaca. Kalau tak ada guna juga. Biar lambat ataupun biar perlahan, tapi habis membaca. Okay, so kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh tengok pada post saya yang sebelum ini dan sebelum-sebelum ini untuk tips buku live siri yang pertama. So, siri yang kedua ini, saya berhajat nak kongsikan 4 buah buku kepada anda sebagai pintu masuk, sebagai pengenalan kalau anda hendak berkenalan dengan karya Buya Hamka. Ini adalah kesinambungan daripada semalam, tapi lebih spesifik. Kita terus tunjukkan buku apa yang nak kena baca awal-awal. Kan? Senang macam tu kan? So pilih-pilih nanti tak tahu pula nak pilih. Okey, secara ringkasnya, kalau orang yang suka baca novel, 2 buku ni penting. First, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ini sangat penting. Ini kira punya Hamka punya masterpiece. Anda perlu baca. Dan juga Terusir. So kalau anda hendak berkenalan dengan karya-karya Buya Hamka,
boleh mulakan dengan 2 buah buku ini dulu. So kat mana nak cari buku ni, boleh tengok dekat saya punya blog ataupun boleh PM saya atau DM saya. So 2 buku ni adalah pintu masuk yang baik kalau anda hendak berkenalan dengan karya Buya Hamka melalui novel. Sebab daripada sini kita dapat tahu cara penulisan dan cara penyampaian Buya Hamka. Dalam buku Tenggelam dengan Kapal Van der Wijk ni, dua-dua ni novel cinta. Bukan novel cinta pun, terusnya ni novel sedih. Dua-dua novel sedih pun sebenarnya. Bagaimana Buya Hamka menulis kritikan masyarakat, masalah budaya, pertembungan cinta antara dua darjat dan juga sebagainya. So daripada cara penulisan Buya Hamka, kita boleh kenal dan terus kenal untuk baca buku yang seterusnya. So kalau daripada novel, start dengan 2 buah buku ini. Saya perasan setiap kali kalau ada light, dia akan shaky, gambar tu akan shaky. Hopefully suara dan juga video saya clear. Kalau tak clear, tolong maklumkan pada saya sebab ini kali kedua saya buat live pada hari ini, percubaan kedua. Tadi awal-awal tersangkut. Sekejap ya, saya cuba cek lagi sekali. Okey ke suara saya dan video? Okey, should be okay. Okey, tak apa, ada Cik Adila Rahim, dia akan beritahu nanti. Kalau video ataupun audio saya tak okey, boleh maklum pada saya. Terima kasih, clear, alright. Okey, kalau nak berkenalan melalui novel, macam saya ulang tadi, boleh mulakan dengan baca 2 buah buku ini. So, ini buku yang sangat bagus. Saya tak berapa baca novel, tapi daripada feedback orang ramai, termasuk isteri saya sendiri, bila dia baca, saya baca sikit-sikit saja. 2 buah buku ni memang sangat penting. So, mulakan dengan novel, kalau nak mula dengan novel. Dan, saya rasa yang seterusnya adalah lebih penting. Sebab friend list saya dekat Facebook ni dan juga Instagram, kebanyakannya orang bisnes, leader dan juga yang sewaktu dengannya. So, bagi anda semua, saya cadangkan, kalau nak berkenalan dengan karya Buya Hamka, nak berkenalan dengan buku-buku Buya Hamka, mulakan dengan 2 buah buku ini kalau anda bukan peminat novel. So, tajuk buku ni adalah Pribadi Hebat. Mulakan dengan ini dulu, Pribadi Hebat. Dan kedua adalah daripada Dari Lembah Cita-Cita. So, ni nipis je, lebih kurang 100 muka surat, ni 100 lebih sikit je. So, pada siri kali ni saya memang sebenarnya nak fokuskan kepada 2 buah buku ini. Kenapa saya selalu kongsikan dekat saya punya Facebook, kenapa saya katakan 2 buah buku ini adalah pintu masuk, 2 buah buku yang paling sesuai untuk anda berkenalan dengan karya Buya Hamka. First kali adalah sebab dia nipis saja. Dan saya mulakan dengan buku Pribadi Hebat. Buku Pribadi Hebat ni adalah karya Buya Hamka yang sesuai untuk pembaca baru kalau nak tahu pemikiran dan juga perjuangan Buya Hamka. So itu lebih penting. Kita bukan nak tahu nak membaca buku secara suka-suka saja. Kita nak tahu pemikiran ataupun apa perjuangan penulis tu. Dan kebanyakan karya Buya Hamka dia akan related to pribadi, bukan pribadi hebat, akan related to pribadi. Buku-buku agama, buku-buku falsafah. So orang yang membaca ni dia leaders, dia adalah pemimpin. So buku Pribadi Hebat ni akan menerangkan apa maksud pribadi yang hebat, kenapa perlu menjadi seseorang yang hebat, kenapa perlu menjadi ketua masyarakat. So kalau anda ketua masyarakat ataupun ketua keluarga, sekecil-kecil ketua keluarga, perlu baca buku ni. Kalau anda student, still perlu baca buku ni. Kenapa kita perlu jadi orang masyarakat? Apa beza orang berjaya dengan orang tak berjaya? Kan biasa kita baca buku motivasi kan? So ini adalah buku motivasi daripada Hamka. Apa jalan orang berjaya? Apa sifat orang berjaya? Dan apa sifat orang tak berjaya? Dan buku ini dia, apa yang menarik ya? Sebab tu saya cakap dia kita boleh berkenalan dengan pemikiran Buya Hamka. Dia tak terikat dengan adat lama. Kalau anda tahu, karya-karya Buya Hamka sangat kritis dengan adat, dengan politik dan juga dengan hal-hal agama yang berkaitan dengan sunnah. Dia sangat kritis.
So buku ni nipis saja, bukan 100 lebih muka surat, adalah pintu masuk yang awal. Sangat bagus. Mulakan dengan buku ini. Sebelum baca buku falsafah ataupun buku tafsir ke apa, mulakan dengan buku ini dulu. So macam mana untuk membentuk peribadi yang hebat. So ini adalah yang first. Saya suka buku ni. Saya pun berkenalan dengan buku Buya Hamka, berkenalan dengan buku ini, tapi edisi yang lain, tapi sama juga, peribadi hebat juga. So kita akan nampak, bukanlah kita boleh baca orang selepas baca buku ni, tapi kita akan boleh nampak perbezaan orang yang leader dengan boss. Bossy, bukan boss, bukan boss. Dia ada sifat dia. Dan perbezaan peribadi sesuatu bangsa. Contohnya dalam konteks buku ni Buya Hamka tuliskan dalam konteks orang Jerman, orang France, orang Inggeris dan juga sebagainya. Tapi yang kita boleh contohkan, contohnya di dalam masyarakat Malaysia, orang Melayu. Apa sifat orang Melayu? Apa sifat orang yang berbangsa Melayu? Orang berbangsa Cina, India. Kita ada sifat yang berbeza, mustahil sama. Itu adalah warna dunia. So macam mana kita nak manfaatkan sifat bangsa Melayu yang ini, sifat bangsa Cina yang ini, sifat bangsa India yang ini untuk menaikkan negara kita. Kalau kita dalam bisnes, bagaimana untuk menaikkan bisnes kita? Bukan oportunis, tapi bukan mengambil kesempatan, tapi menggunakan kekuatan yang ada. So dia benar-benar macam tu. So berkenalan dengan peribadi sendiri dan juga berkenalan dengan peribadi bangsa. Buku ini sangat bagus. Dan buku yang kedua, kalau anda hendak berkenalan dengan karya Buya Hamka, masih lagi baru nak baca, selepas baca buku Peribadi Hebat itu, baca buku dari Lembah Cita-Cita ini. Saya bagi tahu alasan dia. Alasan dia seperti sama nipis juga. Buku ni ajar kita bersemangat untuk berjuang, jadi pemimpin, jadi orang masyarakat, kenal dengan peribadi orang lain, kenal dengan peribadi kita. Buku ini dia back to basic. Buya Hamka kongsikan di dalam buku ini mengenai rukun Islam, rukun iman dan ke arah cita-cita. Sebab apa? Buku ni Buya Hamka tulis daripada permintaan anak murid beliau. Anak murid waktu tu zaman revolusi kemerdekaan di Indonesia. So anak murid beliau semuanya muda-muda, semuanya bersemangat nak berjuang untuk kemerdekaan. So Buya Hamka tuliskan buku ini. Dia orang ada kursus khas sebenarnya, ada kelas khas, kemudian dijadikan buku. So Buya Hamka kongsikan perkara yang simple. Orang muda yang bersemangat nak berjuang, semangat tengah berkobar-kobar, daripada mana kita nak mula? Apa guideline dia? Ringkasnya, rukun Islam, rukun iman. So macam mana rukun Islam dan rukun iman tu boleh menjadi panduan ke arah kita mencapai cita-cita? So kena baca buku ni. Nipis saja. So inilah yang paling ringkas. Saya rasa kalau buku pelajaran agama Islam yang lain pun ada 3 jilid tebal. So ini yang lebih ringkas. Cerita dia mengenai rukun Islam dan rukun iman saja, dan juga ke arah cita-cita. So ini 2 buku yang saya recommend kalau anda hendak berkenalan dengan karya-karya Buya Hamka. Mulakan dengan 2 buah buku ini. Ataupun kalau anda minat novel, mulakan dengan novel Terusir dan juga Tenggelamnya Kapal Van de Wyck. So and then daripada situ anda boleh baca buku-buku Buya Hamka yang seterusnya dan seterusnya. Dan saya juga bermula daripada situ. Tapi saya tak adalah banyak sangat baca. Saya just kongsikan saja. Saya mungkin baca lebih kurang 5-10 buah buku saja kot. Mungkin lebih sikit, tapi lebih kurang macam tu. Saya pun masih lagi cuba mengenali karya-karya Buya Hamka. Masih lagi cuba membaca dan sentiasa belajar dan juga belajar. So kat mana nak cari buku-buku Buya Hamka? Boleh tengok dekat blog saya ataupun boleh tengok dekat Facebook page saya, abuhamka.com. Kalau dekat Facebook dan juga Instagram, just rapatkan je abuhamka.com, DOTCOM. InsyaAllah anda akan jumpa saya. Okay? So itu adalah serba sedikit apa yang saya cuba kongsikan untuk tips buku live untuk siri yang kedua ni. Saya bermula dengan topik yang ringan sahaja. InsyaAllah next adalah
pada minggu depan, pada hari Sabtu dan Ahad juga saya akan cuba buat. Dan kalau anda belum menonton siri yang pertama, boleh tengok di Facebook saya di post yang sebelum ini. Dan pada minggu depan saya bercadang nak kongsikan beberapa lagi tips membaca dan juga tips beberapa lagi buku Hamka yang saya rasa bagus untuk saya kongsikan dengan anda. Ni dah kita kongsikan buku basic, mungkin kita bagi buku yang intermediate pula, tengok macam mana. Intermediate bagi saya lah, bagi orang lain mungkin basic kot, InsyaAllah macam mana. So saya rasa itu sahaja. Terima kasih kepada yang menonton, Puan Maizatul Fauziah Mustafa dan Haslamizan Maliki. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton sama ada live ataupun recording untuk siri yang pertama semalam. Saya rasa ada sampai 200 view kot. Terima kasih. Benda baru tapi boleh sampai 3 angka view, saya rasa permulaan yang baik. Cuma bila dah lama tak bercakap dengan live ini secara live, saya rasa ada hampir 4 bulan. Agak kekok juga sebenarnya. Ada construction sebelah rumah sebenarnya. Saya tak pasti dengar ke tak. Okey, baik, saya rasa itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi next week. Boleh terus follow saya di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga boleh baca review buku-buku Buya Hamka di blog saya. Dan terima kasih menonton sehingga habis. Saya sangat hargai masa anda. Selamat berhujung minggu. Selamat meluangkan masa bersama keluarga. Maaf di awal tadi kita ada masalah teknikal sedikit, biasanya tu. So insyaAllah kita jumpa next week dalam sesi live. So itu saja. Teruskan membaca. Kepada orang yang suka membaca, jangan berhenti membaca. Teruskan belajar, jangan berhenti belajar. So insyaAllah kita berjumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.